Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam YouTube ini. Sedang pendengar yang saya muliakan sekalian, saya ada ditanya oleh kawan Kristian, di mana beliau bertanya, apakah bukti bahawa Al-Quran tetap terpelihara seperti mana diturunkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang, seperti mana Bible terpelihara oleh Rohul Kudus. Pada kali ini saya akan bicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quran Al-Karim. Mukjizat saintifik Al-Quran Al-Karim yang membuktikan bahawa Al-Quran masih lagi terjaga ataupun terpelihara seperti mana diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah zaman kita sekarang ini. Dan apakah perkara yang sama juga berlaku dalam Bible? Kita perhatikan, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr, di mana Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Ayat ini menjelaskan pada kita bahawa Allah menjelaskan pada kita bahawa Al-Quran diturunkan dari Allah SWT, dan Allah sendiri yang mengambil tanggungjawab untuk menjaga keaslian Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran yang diturunkan zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu masih ada lagi di hadapan kita seperti mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan keunikan Al-Quran ini kita akan bandingkan dengan apa yang ada dalam Bible. Sebab mereka mendakwa Bible tetap asli yang dijaga oleh Roh Al-Qudus. Apakah ini berlaku dalam Al-Quran? Kita lihat Al-Quran. Kalau anda ambil Al-Quran di mana saja ia berada, sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, ataupun di negara Arab, di Pakistan, di India, di Afrika, di Amerika, Amerika Latin, Meksiko, semuanya sama. Ya, tidak ada perbezaan. Itu perkara yang pertama. Al-Quran hanya ada satu versi sahaja. Al-Quran hanya ada satu versi saja. Tidak ada versi yang berbeza-beza. Ya, tidak ada versi yang berbeza-beza. Kemungkinan anda pernah dengar perbezaan qiraat. Itu saja perbezaan qiraat adalah cara pembacaan, ya, dan mungkin perbezaan cara penulisan. Namun demikian, kandungan maksud ajaran Al-Quran tetap sama, tidak berubah. Yang kedua, kita perhatikan dalam Al-Quran, di mana saja anda ambil Al-Quran, ia dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang mengandungi 114 surah kesemuanya. Kesemua Al-Quran di mana saja berada ialah sama. Sebab itulah ini di antara perkara yang cukup menyebabkan Yusuf ST teruja, di mana Al-Quran hanya ada satu versi di mana saja berada. Seandainya seseorang membacakan ayat Quran kepada anda, anda boleh menyambung dan orang lain boleh menyambung dengan ayat yang sama. Saya ambil contoh, kalau saya bacakan surah Ar-Rahman, orang yang hafal Quran atau membaca Al-Quran, dia boleh sambung ayat yang kedua, Allamal Quran, ayat yang ketiga, Khalaqal Insan. Satu versi dan kesemuanya sama, huruf demi huruf, ayat demi ayat. Apakah ini berlaku dalam Bible? Cuba kita perhatikan, kita rujuk dalam Bible, ya. Kita rujuk dalam Bible dan kita bezakan, bandingkan di antara Bible dan Al-Quran. Sebab mereka mendakwa bahawa Bible tetap terjaga seperti mana dahulu sampai sekarang yang dijaga oleh Roh Al-Qudus. Cuba perhatikan ayat yang saya petik daripada Acts. Acts ini adalah ayat yang terdapat di dalam New Testament. Dalam bahasa Melayu dipanggil Kisah Para Rasul. Acts ayat yang ke-7, ayat ke-9, chapter yang 9, ayat yang ke-7. Dan saya buat perbandingan tiga versi yang berbeza, ya, tiga versi yang berbeza, iaitu King James Version, yang kedua New American Bible, yang ketiga New International Version. Cuba perhatikan ayat ni dalam King James Version. Saya bacakan untuk tatapan anda semua.
And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Hearing a voice, but seeing no man. Maksudnya lebih kurang, orang yang berjalan ataupun bermusafir bersama dengan Paul berdiri, terkedu, tidak boleh berkata apa-apa sebab mereka mendengar suara tetapi tak melihat orang yang bercakap. Kisah ini adalah menceritakan bagaimana Paul cuba menjejaki pengikut Nabi Isa yang telah melarikan diri ke Damsyik selepas peristiwa penangkapan Nabi Isa AS ikut dakwaan orang Kristian. Dan Nabi Isa, Jesus mati di tiang salib. Selepas Jesus mati di tiang salib, ikut dakwaan orang Kristian, ramai pengikut Nabi Isa AS atau pengikut Jesus yang melarikan diri ke Damsyik, Syria. Paul cuba menjejaki mereka untuk membawa mereka pulang dan paksa mereka kembali kepada agama Yahudi. Namun dalam perjalanan ini, Paul mendakwa datang cahaya pada langit. So, perhatikan ayat ini. Apabila cahaya datang pada langit, kemudian orang yang bersama dengan Paul berdiri terkedu sebab mereka mendengar suara tetapi tidak melihat orang yang bercakap. Cuba anda perhatikan dalam King James Version, KJV, dan New American Bible, NAB, serta New International Version. Ayat yang sama, namun demikian, anda perhatikan satu persatu ayat ini. Tidak ada satu ayat pun dalam versi ini yang sama. Berbanding dengan Al-Quran, ya? Kalau surah Qul huwallahu ahad dalam surah Al-Ikhlas, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana saja Quran berada, ayatnya, hurufnya tetap sama satu persatu. Tidak ada perbezaan, ya? Word by word. Tetapi di sini anda perhatikan ayatnya berbeza. Jadi setiap versi mempunyai ayat yang berbeza. Mungkin ada di kalangan anda yang mendakwa, kalau ayat berbeza tetapi kontens kandungan sama, apa masalah dia? Okey, saya buktikan pada anda perkara yang kedua. Bukan hanya ayat yang berbeza, namun kadang-kala kontens ataupun kandungannya juga berbeza. Ambil lihat contoh ini. Perkara yang kedua, kita lihat ayat dalam Acts chapter 22 ayat yang ke-9. Bagaimana versi yang berbeza, kandungan dia berbeza. Tadi ayat perkara yang pertama tadi ayatnya berbeza. Sekarang kita lihat kandungan juga berbeza. Kandungan juga berbeza sebab ada ayat yang dibuang ataupun ada ayat yang hilang ataupun ada ayat yang ditambah. Cuba perhatikan dalam King James Version ini. Saya bacakan untuk tatapan anda. Anda fokus pada bahagian yang saya merahkan ini. And they that were with me saw indeed the light and were afraid. Perkataan were afraid letak dalam minda anda. But they heard not the voice of him that spoke to me. Mereka yang bersama dengan aku melihat cahaya. Dan mereka, they were and were afraid. Dan mereka ketakutan, mereka kebimbangan. But they heard not the voice of him that spoke to me. Namun demikian, mereka tidak mendengar suara yang bercakap dengan aku. Cuba anda perhatikan dalam NAB, New American Bible, dan juga New International Version. Perkataan and were afraid, satu ayat lengkap. And were afraid, mereka ketakutan, mereka kebimbangan. Tidak ada dalam New American Bible dan New International Version. Satu ayat lengkap, mereka ketakutan ataupun mereka kebimbangan hilang. Sama ada perkataan and were afraid, mereka ketakutan, memang asalnya tidak wujud, tetapi sengaja ditambah dalam King James Version, ataupun ayat ni sebenarnya wujud tetapi dibuang di dalam New American Bible ataupun New International Version. Mana satu yang betul? Sama dia wujud kemudian dibuang dalam NAB ataupun NIV, ataupun asalnya ia tidak wujud tetapi ia ditambah dalam King James Version. Berarti di sini perbezaan versi memberikan penambahan ataupun pengurangan. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga,
perbezaan versi juga kadang-kadang memberikan maksud yang berbeza. Anda perhatikan fokus yang berwarna merah ni, perkara yang ketiga ya, fokus yang berwarna merah. Okay, but they heard not the voice of him that spoke to me. Mereka tidak mendengar suara yang bercakap dengan aku. Dalam King James Version, ayatnya hampir sama dengan dalam New American Bible. But they did not hear the voice of the one who spoke to me. Mereka tidak mendengar suara yang bercakap dengan aku. Tetapi ayat dalam New International Version berbeza, amat berbeza. Anda perhatikan yang saya merahkan di sini, ya. Yang saya merahkan di sini. But they did not understand the voice. But they did not understand the voice of him who was speaking to me. Tetapi mereka tidak memahami suara yang bercakap dengan aku. Persoalan yang timbul di sini, tidak mendengar ataupun tidak memahami. Kalau kata tidak mendengar, berarti telinga mereka tidak menerima suara. Suara itu tidak sampai ke telinga mereka. Tetapi apabila dikatakan tidak memahami, suara itu telah pun sampai ke dalam telinga mereka. Cumanya mereka tidak memahami sebab kemungkinan suara itu terlampau perlahan, ataupun suara itu bahasa asing yang mereka tidak fahami. Jadi anda nampak tiga perbezaan di sini. Ayatnya berbeza. Yang kedua, perbezaan versi itu mungkin menyebabkan berlakunya pengurangan ataupun penambahan ayat. Yang ketiga, perbezaan versi juga memberi maksud yang berbeza di dalam ayat tersebut. So, inilah kalau kita lihat apa yang berlaku dalam Bible. Bagaimanakah anda mendakwa bahawa Bible tetap terjaga? Mana satukah ayat yang benar-benar kalam Allah ataupun ayat Tuhan yang kamu dakwa bahawa ia tetap terjaga daripada dulu sampai sekarang? Sedangkan daripada satu versi dengan satu versi yang lain, ayatnya berbeza. Yang kedua, versi yang berbeza juga ada menyebabkan ayat yang hilang ataupun ayat yang ditambah. Yang ketiga, versi yang berbeza kadang-kala memberikan maksud yang berbeza. Tambah lagi, kalau kita perhatikan apa yang berlaku, ya, kalau kita perhatikan apa yang berlaku dari sudut bilangan. Bagi penganut agama Kristian yang berpegang pada pandangan Protestan ataupun kelompok Kristian Protestan, mereka meyakini bahawa kitab Bible mereka adalah terdiri daripada 66 buku kesemuanya, di mana 39 daripada Old Testament dan 27 daripada New Testament. Manakala pihak Katolik pula mempercayai bahawa kitab mereka ada 73 buku, di mana 48 daripada Old Testament dan 27 pada New Testament. Manakala kelompok Ortodoks pula meyakini bahawa kitab mereka ada 80 jumlah semuanya, di mana 53 daripada Old Testament dan 27 daripada New Testament. Ketiga-tiga mazhab ini, kelompok ini mempercayai New Testament ada 27 buah buku. Namun mereka berbeza pendapat dalam Old Testament ada berapakah jumlahnya. Persoalan yang timbul, anda bayangkan perbezaan. Protestan meyakini bahawa Old Testament hanya ada 39 buku, manakala kelompok Ortodoks pula meyakini bahawa ada 53. Julat yang jauh beza, ya, julat yang jauh beza, sehingga 14 buah buku yang berbeza di sini. Di mana pihak Protestan tidak menerima 14 buku ini sebagai buku yang sahih. Mereka anggap itu sebagai buku apocryphal. Cuba perhatikan dalam Islam, dalam Al-Quran, di mana saja anda berada, setiap surahnya sama dengan bilangan jumlah surah Allah sama, iaitu ada 114 buah surah kesemuanya. Anda tidak jumpa Quran contohnya di Mekah ada 100 surah, manakala di Malaysia ada 114 surah, tidak. Quran yang ada di Mekah ada 114 surah, Quran yang ada di Amerika 114 surah, Quran yang ada di Malaysia pun juga ada 114 surah.
Ini membuktikan bahawa Al-Quran tetap asli terjaga. Bagaimanakah anda mendakwa bahawa Bible itu adalah kitab yang tetap terjaga, sedangkan nisbah ataupun bilangan kitab di kalangan kamu pun berbeza antara satu sama lain? Pihak Protestan hanya mengakui bahawa kitab yang benar adalah 66 buku saja, manakala pihak Katolik pula menyatakan bahawa jumlah buku mereka adalah 73. Manakala pihak Ortodoks, jumlah buku mereka adalah 80. Mengapakah ada jumlah buku yang berbeza ini? Persoalan yang timbul adalah jumlah mana satu yang betul. Ini bererti bahawa kitab Bible yang kamu dakwa itu adalah kitab yang terjaga adalah palsu. Buktinya percanggahan-percanggahan yang timbul di antara besi dengan besi yang lain. Yang kedua, maksudnya juga berbeza. Yang ketiga, adanya pengurangan dan penambahan yang berbeza-beza di antara satu besi dengan satu besi yang lain. Yang keempat ialah jumlah buku yang dipegang oleh mazhab Kristian berbeza ikut mazhab mereka. Berbanding dengan Al-Quran, Al-Quran tetap sama. Bukankah ini bukti Al-Quran tetap dipelihara oleh Allah SWT, dan Allah sendiri yang menjanjikan Allah akan memelihara kitab Al-Quran? Benarlah janji Allah SWT bahawa dialah Allah SWT yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan dialah Allah juga yang menjaga keaslian Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu mukjizat saintifik Al-Quran Al-Karim. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.